Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang strategi dalam aplikasi elemen merentas kurikulum EMK dan perkaitannya dengan hal tuju melahirkan pelajar minda kelas pertama. Saya Fatimah Nabiah binti Arifin bersama dua rakan saya, Yazariah binti Hasan dan Nuaina Sofia binti Hamidun. Okey, kita teruskan dengan pendahuluan. Apakah elemen merentas kurikulum EMK? Elemen merentas kurikulum EMK adalah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP selain yang diterapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasilkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazariah binti Hasan. Saya akan menerangkan elemen merentas kurikulum dan perkaitannya dengan hala tuju melahirkan pelajar minda kelas pertama. Yang pertama ialah bahasa. Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dititik beratkan dalam semua mata pelajaran. Hal ini adalah kerana semasa PDPC bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tata bahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. Yang kedua ialah kelestarian alam sekitar ataupun pendidikan alam sekitar. Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PDPC dalam semua mata pelajaran. Pengetahuan dan kesedaran terhadap alam sekitar dan kelestarian global penting dalam membentuk etika murid untuk menghargai alam dan kehidupan. Terusnya, nilai murni. Nilai murni perlu diberi penekanan dalam semua mata pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan dapat mengamalkannya. Nilai murni juga merangkumi aspek seperti kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan dan akan menjadi amalan dalam kehidupan harian. Selain itu, sains dan teknologi. Ia dapat menambahkan minat murid terhadap sains dan teknologi dan dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan murid. Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap dan berkesan. Terdapat 4 perkara dalam sains dan teknologi dalam PDPC iaitu pengetahuan sains dan teknologi seperti fakta, prinsip, konsep dan yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Yang kedua, kemahiran saintifik iaitu proses pemikiran dan kemahiran manipulatif tertentu. Yang ketiga, sikap saintifik seperti ketepatan, kejujuran dan keselamatan. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi dalam PDPC. Yang kelima merupakan elemen patriotism. Semangat patriotik dapat dipupuk dalam semua mata pelajaran sebagai contoh, aktiviti kurikulum dan khidmat masyarakat. Hal ini adalah kerana semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga menjadi rakyat Malaysia. Okey, saya sambung. Okey, elemen yang keenam ialah kreativiti dan inovasi. Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imajinasi untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta sesuatu yang baru atau asli melalui ilham atau gabungan idea yang ada. Inovasi pula adalah pengaplikasi kreativiti melalui ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. Kreativiti dan inovasi ini saling bergandingan dan perlu memastikan pembangunan modal insan yang mampu menghadapi cabaran abad ke-21. Elemen kreativiti dan inovasi ini perlu diintegrasikan dalam PDPC. Seterusnya, elemen yang ketujuh, elemen keusahawanan. Elemen ini, penerapan elemen keusahawanan adalah bertujuan untuk membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri keusahawanan ini boleh diterapkan dalam PDPC melalui aktiviti yang mampu pupuk sikap rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. Seterusnya, elemen teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK.
Penerapan elemen TMK dalam PDPC memastikan murid dapat mengaplikasikan dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari. Pengaplikasian TMK ni bukan sahaja mendorong murid menjadi kreatif, malah menjadikan PDPC lebih menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai upaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Sofia binti Hamidun. Saya akan menyambung 10 elemen merentas kurikulum iaitu kelestarian global. Yang pertama, elemen kelestarian global bermatlamat untuk melahirkan murid yang berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui elemen penggunaan dan pengeluaran lestari, kewarganegaraan global dan perpaduan. Yang kedua, elemen kelestarian global ni penting dalam menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa peringkat tempatan negara maupun global. Yang ketiga, elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Seterusnya kita pergi kepada pendidikan kewangan. Yang pertama, penerapan elemen pendidikan kewangan bertujuan membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal kewangan secara bertanggungjawab. Yang kedua, elemen pendidikan kewangan boleh diterapkan dalam PDPC secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara langsung ni adalah melalui tajuk seperti wang yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar ni penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan juga bermakna. Seterusnya kita pergi kepada minda kelas pertama. Minda kelas pertama ni mudah difahami sebagai ciri-ciri model insan yang mampu memenuhi keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat, negara dan juga dunia. Untuk membesarkan diri kita dalam organisasi dari misi negara, pembangunan model insan mutu tinggi menjadi salah satu keperluan. Maka pembangunan model insan perlu kepada minda kelas pertama. Ciri-ciri tersebut merangkumi aspek penguasaan ilmu yang tinggi, sikap proaktif, kekayaan moraliti, budaya menyumbang untuk kepentingan bersama dan pembangunan yang bersifat holistik. Inilah yang boleh dilabelkan sebagai agenda pembangunan tamadun acuan imej tersendiri. Jauhkan diri kita daripada sikap minda kelas ketiga iaitu malas bekerja, suka berlengah, membuang masa, kerja sambil lewa, tak bersemangat, leka dan sebagainya lah. Kita tidak hanya memandang pembangunan fizikal semata-mata sebagai ukuran kemajuan sebuah negara organisasi, tetapi hendaklah disertai dengan kekayaan mentaliti. Selain itu, kekayaan moral adalah penting yang meliputi aspek akhlak mulia, nilai murni, budi bahasa, integriti, beretika dan berizam tinggi. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri minda kelas pertama. Antara ciri minda kelas pertama yang boleh kita lihat dengan jelas adalah mereka ni masyarakat yang berpengetahuan dan orang yang dapat membezakan perkara yang positif dan juga negatif. Selain itu, mereka ni juga lah yang dapat menyumbang sesuatu yang berharga kepada negara dan juga keluarga. Seterusnya, mereka ni juga mampu berdaya saing dengan sihat. Tidak akan ada isu pergaduhan jika masyarakat kita mempunyai minda kelas pertama. Mereka yang mempunyai ciri
minda kelas pertama ini juga mereka akan berbudaya kerja cemerlang dan berintegriti. Di samping itu juga mereka akan memiliki kekuatan moral yang tinggi, tidak akan ada sifat asa dengki sama manusia dan masing-masing akan menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan lah. Okey. Jadi kesimpulan yang dapat kita lihat di sini berkaitan MK ini adalah sangat penting untuk melahirkan pelajar atau masyarakat yang mempunyai minda kelas pertama. Jadi di sini kita melihat bahawa masing-masing perlu mempunyai tanggungjawab masing-masing untuk menjadikan negara ini sebuah negara yang aman dan harmoni. Tidak ada lagi membenci sesama manusia, pergaduhan antara kaum dan sebagainya. Okay, terdapat banyak aspek dalam EMK ini yang boleh menjadikan pelajar itu adalah seorang yang mempunyai kelas pertama. Di sini jika kita melihat terdapat unsur-unsur yang boleh membuatkan masyarakat Malaysia ini bersatu padu kerana EMK ini memberi penekanan terhadap bahasa perantar itu bahasa Melayu, di mana kita akan berkomunikasi dengan baik walaupun negara kita berbilang bangsa dan juga kaum. Selain itu nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan akan menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Dengan adanya nilai murni, sifat hormat menghormati, negara ini akan menjadi sebuah negara yang berjaya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.